Okey, hari ini kita nak belajar bab 2 bulatan. Okey, subtopik pertama untuk bab 2 adalah persamaan bulatan. Okey, sebelum kita belajar cara menghitung persamaan bulatan, kita kenali dahulu ciri-ciri bulatan. Okey, kalau ini adalah bulatan, titik di tengah-tengah ini adalah pusat bulatan. Okey, pusat bulatan ni saya labelkan sebagai C. Okey, value di pusat bulatan ni ataupun koordinat di pusat bulatan ni kita labelkan sebagai P dengan Q. Then garisan yang ataupun titik yang sambung daripada pusat bulatan ke lilitan bulatan, tak kisahlah mana lokasi titik di lilitan bulatan ni, titik itu dipanggil X dengan Y ataupun kita labelkan koordinat tersebut sebagai X dan Y. Okey, so persamaan bagi bulatan adalah, ini adalah formula untuk mencari bulatan. X tolak P, kurungan kuasa 2 tambah Y tolak Q kurungan kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. R ini adalah jejari. Okey, kalau diminta cari pusat persamaan bulatan yang berpusat asalan. Apa maksud asalan adalah, ini adalah titik asalan. Okey, so bulatan dia lebih kurang begini. Asalan bermaksud kosong-kosong. So kalau soalannya mencari berpusat asalan means ambil saja formula ini dan ganti masuk. Okey, kita tengok satu contoh mencari dapatkan contoh untuk cari persamaan bulatan. Okey, soalan dia adalah dapatkan persamaan bagi bulatan berpusat 3, -2 melalui 4, -1. Okey, so kalau nak cari persamaan bulatan, dua maklumat diperlukan. Maklumat pertama adalah pusat bulatan. Maklumat kedua adalah jejari. Okey, kalau kita lihat soalan ini, pusat bulatan telah diberi, so tak ada masalah, tetapi jejari tidak diberikan. So kita masih boleh mencari jejari. Bagaimana adalah, okey, dalam bab ini setakat ni kita belajar satu formula je. So kita gunakan balik formula ini untuk mencari jejari sebab R kuasa 2 adalah jejari kuasa 2. Okey, so ia bermaksud bila dia kata melalui sesuatu titik, automatically titik ini adalah X dengan Y. Okey, so kita cari dulu jejari. Step pertama, X tolak P kuasa 2 tambah Y tolak Q kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. X adalah 4 tolak 3 kuasa 2 tambah Y adalah -1 tolak -2 kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. 4 tolak 3 adalah 1, 1 kuasa 2 adalah 1 tambah -1 tambah 2 adalah 1, 1 kuasa 2 adalah 1. So, R kuasa 2 adalah 1 tambah 1. R kuasa 2 adalah 2. Okey, so kita nak cari jejari. Kita guna balik formula yang sama. Kita gantikan segala maklumat. Iaitu maklumat apa yang kita akan gantikan adalah pusat bulatan dengan jejari untuk mencari persamaan bulatan. So, step kedua kita nak cari persamaan bulatan. Kita tulis semula formula. So X tolak P tambah Y tolak Q sama dengan R kuasa 2 sama R kuasa 2. So kali ini kita tak perlu gantikan X dengan Y. So X kita tulis balik, X tolak P adalah 3 kuasa 2 tambah Y
tolak negatif 2 kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. Okey, sekarang kita perlu kembangkan yang ini. X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 tambah Y kuasa 2 tambah 4Y tambah 4 sama dengan R. R adalah 2. So 2 R kuasa 2 adalah 2. So kita letak 2 saja. Yang ini X kuasa 2 kita susun semula. Y kuasa 2 tolak 6X tambah 4Y tambah 13 tolak 2 sama dengan 0. Maaf tidak terconteng. Okey. So mudahkan. So inilah jawapan dia. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 6X tambah 4Y tambah 11 sama dengan 0. Okey, kalau kamu tak pasti macam mana saya kira daripada step ini ke step sini. Okey, saya sambung sikit video ni. Sebenarnya bab ini dah habis. Subtop ini dah habis. Cuma saya nak tunjukkan jalan kerja untuk dapatkan yang ni. Okey, tadi kita kira X tolak 3 kuasa 2. Tak apalah, kita ambil apa-apa nombor. Okey, contohnya X tambah 4 kuasa 2. Bagaimana nak selesaikan yang ini adalah, okey, sebenarnya untuk yang penyelesaian ini kita ada 3 step. Step pertama adalah depan. Okey, saya kategorikan ini yang ini adalah depan, ini belakang, ini atas. So untuk step pertama depan kuasa 2. So depan kuasa 2. Step kedua, atas darab depan darab belakang. Maksudnya kesemua nombor ini ataupun huruf ini perlu didarabkan. So 2 darab 4 adalah 8. 8 darab X adalah 8X. Okey, kalau kita tak pasti simbol positif atau negatif di sini, senang saja kita rujuk pada simbol tengah-tengah. Kalau simbol tengah-tengah ni positif, means sini pun positif. Okey. Ketiga, belakang kuasa 2. So 4 kuasa 2 adalah 16. Itu saja. Apa berlaku kalau kita ada X tolak 4 kuasa 2? Okey, biasanya set pertama ini dengan set ketiga ni mesti positif. So X kuasa 2 positif. 4 darab 2 darab 2 darab 4 darab X, kita akan dapat 8X. Kita follow yang simbol tengah-tengah iaitu negatif. Lepas tu 4 kuasa 2, belakang kuasa 2 tambah 16. So ada 3 step. Step pertama depan kuasa 2, step kedua darabkan kesemuanya, step ketiga belakang kuasa 2. Dan kena ingat simbol yang tengah-tengah ini bergantung pada soalan atas ni, ataupun yang nombor tengah-tengah ni, unit tengah-tengah ni. Dan nombor pertama dengan jawapan ketiga ni mesti positif. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.